Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar. Itu tadi situasi terkini pandemik COVID-19 di Sabah pada hari ini, dan pastinya statistik yang kita lihat agak membimbangkan. Biarpun begitu, pihak Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menyatakan keadaan masih terkawal dan kita mengharapkan situasinya akan lebih baik dalam hari dan juga minggu-minggu mendatang ini. Dan untuk melihat bagaimana kita melihat situasi pandemik COVID-19 di Sabah pada ketika ini dan bagaimana juga kita memikirkan kebajikan masyarakat terbanyak yang berada di kawasan-kawasan yang terlibat dengan pandemik COVID-19, kerana kita sedia maklum lebih daripada 15 daerah yang sudah pun dikatakan red zone ataupun kawasan merah, manakala 8 daerah kuning dan juga 2 daerah hijau. Jadi mungkin kita akan terus bersama dengan Dr. Ahmad Munawar Helmi, Koordinator Task Force COVID-19 IMARET ataupun Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Ahmad Munawar. Waalaikumsalam. Dr. Ahmad Munawar, mungkin sebagai latar belakang sedikit, sebagai NGO yang berada di barisan hadapan terutamanya di kawasan pantai timur Sabah, mungkin Dr. Ahmad Munawar boleh kongsikan kepada kami di Esrawani situasi terkini keadaan COVID-19 yang dilalui oleh para sukarelawan IMARET dan juga rakan-rakan tempatan di negeri Sabah pada ketika ini. Baik, terima kasih Haji Nazri. Jadi kami di IMARET bekerjasama dengan pelbagai NGO, terutamanya bersama kami juga melalui khas kluster kita dalam NET. Kita ada Mercy Malaysia, MRCS dan juga MRA. Dan tim IMARET sendiri kita sudah hantar bantuan ke Sabah even awal September lagi. Jadi kita pada ketika itu keperluannya tinggi dari sudut keperluan seperti PPE di penjara dan keperluan aset untuk macam kemah semualah. Tapi sekarang buat ketika ini keperluan manpowernya sangat tinggi. Terutamanya kami beroperasi di Semporna. Kita hantar tim kita yang pertama 7 orang personel perubatan, 1 doktor pakar kesihatan awam dan 5 orang doktor dan 1 orang penolong perubatan yang telah bertugas di sana dengan kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah Semporna. Selama seminggu ini kita banyak membuat sampling di lapangan dan terutamanya di Sabah, terutama di Semporna ni sangat mencabarlah dari logistik. Kami dah pergi sekurang-kurangnya 3 pulau untuk menjalankan logistik dan kita boleh katakan memang keperluan dari sudut testing tu sangat tinggi lah. Sebab bila banyak kes ni kita perlu lagi test lebih banyak. So, jadi bila kenapa saya katakan ini sebab bila kita perlu lagi banyak test, kita boleh tahu siapa positif, kita boleh asingkan. Kalau tidak nanti akan lagi ramai yang akan lagi severe dan kita akan dapat kelas 3, kelas 4 di hospital dan itu akan menyukarkan juga di kita menampung health capacity di hospital pula lah. So itu fokus kami yang kita fokus banyak di lapangan terutamanya untuk membuat lebih banyak testing pada ketika ini. Kita tahu Semporna sekarang nombor 2 active cases selepas Kota Kinabalu, tapi Semporna kalau kita lihat Sabah sendirilah the whole healthcare capacity memang daripada asalnya sebelum COVID pun agak susah sikit keadaan di sana. Jadi dengan COVID ni memang amat mencabarlah untuk kita punya rakan-rakan frontline di sana. Okey, mungkin boleh bagi sedikit gambaran situasi sebenar Dr. Ahmad Munawar, kerana saya pun pernah ke Semporna, pernah juga ke Pulau Bom Bom dalam liputan Pelarian Negeri baru-baru ini, dan juga rakan-rakan IMARET dan rakan-rakan NGO bersama Kementerian Kesihatan agak orang kata pun mencabar bagaimana melakukan saringan dan juga ujian untuk penduduk di kawasan kepulauan seperti di Bom Bom dan juga Pulau Omadal. Jadi apa cabaran yang terpaksa dihadapi oleh rakan-rakan petugas NGO kita ini, kerana kita tahu situasi mereka benar-benar berbeza
Sejahtera, keadaan pulau yang begitu jauh daripada kawasan daratan dan banyak perkampungan-perkampungan yang scattered dan mereka ini ada stigma, fobia. Bagaimana untuk berhadapan dengan petugas kesihatan? Boleh Dr. Munawar ceritakan kepada kami cabaran yang terpaksa dihadapi oleh petugas apabila ingin mendekati penduduk di kawasan kepulauan di Semporna? Boleh, Haji. So, di Semporna Insam, kita ada dua kawasan, satu di mainland, satu di pulau. Kita kena yang tidak tahu lagi, di Semporna ini dia punya demografik dia agak unik. Dan seperti kita tahu, bukan sahaja warga negara Malaysia, tapi juga ramai bukan warga negara Malaysia. Jadi, Semporna ini daripada awal memang risiko lah sebab dia berdekatan dengan Filipina dan juga dengan Indonesia. Jadi untuk di pulau ini memang kita bukan sahaja logistik yang kita kena pergi sampai sukarelawan kami dan bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah kena naik bot selama 2 jam setengah untuk sampai ke pulau. Dan bila sampai ke pulau pula, bila kita sampai tu ada satu pulau sampai Pulau Omadal, semua kat situ akan terutamanya yang bukan warga negara atau yang stateless ada atau komuniti bajau laut pun ada, mereka sangat takut. Jadi sampai dia terus ke laut, ada yang dia naik bot, dia tunggu ke laut, dia tak nak takut. Ada juga yang menyorok bawah rumah pun ada. Jadi di sini satu, walaupun kita nak buat, walaupun kita ada resources, mereka takut untuk buat testing. Dan bila kita dapat buat testing pun, kalau positif, satu lagi cabaran adalah untuk bawa mereka daripada pulau ke mainland untuk dimasukkan hospital ataupun pusat kuarantin. So itu cabarannya dari sudut logistik dan dari sudut engagement kepada komuniti itu untuk menerangkan kepada mereka kenapa kena buat testing, kenapa apa itu COVID, apa itu SOP penjarakan sosial, itu pun amat sukar. Kita tahu kita semua boleh pakai MySejahtera, contact tracing tu boleh dilakukan lah. Walaupun sukar tapi masih boleh dilakukan. Tapi di sana amat-amat sukar. Nombor satu dari segi awareness dia sendiri, kepentingan kenapa kena pakai MySejahtera, kenapa kena buat penjarakan sosial, SOP, semua sangat rendah. Nombor satu. Nombor dua, kalaulah kita nak buat ada positif, kita nak buat contact tracing pun sukar. Kita tahu keadaan kat sana, rumah-rumah pun dia tak ada alamat proper. Jadi dengan ada yang bukan warga negara yang tiada IT ataupun stateless pun susah kita nak contact tracing diorang. So saya rasa amat-amat mencabar untuk kita punya tim baru seminggu, tapi kita punya sahabat kita di sana dah berbulan-bulan dah. Ya. So dengan meningkatnya kes di Semporna ni untuk contact tracing semua tu sangat sukar. Jadi salah satu yang kita usahakan adalah selama ni banyak kita dilakukan PCR oleh Kementerian Kesihatan, tapi sejak bulan Oktober ni Kementerian Kesihatan juga telah banyak menggunakan RT antigen lebih pantas, lebih cepat. Test kit. So kita pun bawa 1,000 RT test kit antigen supaya result tu dapat on the spot. Jadi kita dapat test on the spot point of care, kita terus boleh asingkan mereka supaya elak mereka bercampur balik dengan komuniti. Ya, memandangkan dari sudut cabaran logistik dan juga keadaan geografi yang begitu mencabar di Semporna, sama ada di daratan ataupun di kawasan kepulauan, adakah Dr. Munawar dan rakan-rakan NGO di sana, termasuk juga petugas kesihatan, berhadapan dengan isu untuk mengasingkan, kalau sudah kita lakukan ujian itu, satu proses kemudian adalah mengasingkan mereka yang positif dan juga yang bergejala itu. Adakah wajar dia wujudkan satu pusat kuarantin yang berada di sekitar kawasan mereka, tidak perlu mereka dibawa ke daratan untuk ke pusat kuarantin yang sedia ada ataupun hospital sedia ada di Semporna itu akibat kekangan logistik yang agak mencabar itu, Dr. Ahmad Munawar? Ya, betul. Memang pada ketika ini memang bukan sahaja logistik. Logistik tu memang ada keperluan lah, maksud dia kita kena ada bot untuk bawa mereka ke sini dan kemudian ambulans untuk bawa ke hospital. So itu memang beberapa tempat memang dapat kita lakukan. Tapi isu sebenarnya bukan saja logistik dari sudut nak membawa pasien, tapi more kepada
mereka ni takut untuk ke hospital ataupun tempat low risk center. Nombor dua, dari sudut penjagaan family untuk livelihood mereka. Jadi sebab mereka ni saya pagi makan pagi dan mereka ni mungkin ada yang breadwinner ataupun yang menyara hidup. Jadi kalaulah mereka masuk hospital, siapa yang mahu menyara. So itu antara isu yang kita perlu fikirkan, macam mana kita nak asingkan mereka dalam masa yang sama untuk livelihood keluarga mereka. Jadi memang ada cadangan daripada kawan-kawan NGO juga di sana yang memahami sosioekonomik orang di sana, lokal di sana. Jadi hari ini sendiri kami sudah berbincang dengan komuniti di sana macam mana cara terbaik untuk kita mungkin perlunya ada kuarantin di kawasan-kawasan ini supaya dalam kita asingkan mereka dalam masa yang sama, kita dapat mereka masih bersama keluarga ataupun mereka tidak takutlah. Kalau tak kita buat macam ni, takut mereka daripada kita niat baik nak asingkan mereka, takut nanti kita dapat hospital pun mereka tak nak ataupun mereka lari, for example. Jadi mungkin itu antara cadangan yang boleh difikirkan oleh pihak KKM dan pihak Bukasa untuk mengadakan pusat kuarantin juga similar, tetapi di kawasan-kawasan yang agak sukar atau agak pedalaman. So dengan kerjasama pelbagai pihak lah, dari sudut kerajaan dan juga pihak-pihak NGO yang mengenali mereka yang lagi mungkin telah banyak membuat aktiviti sebelum ni, community engagement program sebelum ini. So saya rasa cadangan itu mungkin antara yang boleh difikirkan lah. Okey, Dr. Ahmad Munawar, kita rehat dahulu. Selepas ini kita nak tahu juga bagaimana bantuan kebajikan iaitu livelihood ini untuk memastikan mereka ada kelangsungan untuk terus hidup apabila ahli keluarga mereka, terutamanya breadwinner mereka, ahli keluarga seperti ibu ataupun ayah mereka ditahan akibat positif COVID. Pastinya mereka akan terkesan tiada sumber pendapatan, siapa yang menyediakan makanan di atas meja. Jadi kita nak tahu juga usaha yang dilakukan oleh Imaret dan juga rakan-rakan NGO di kawasan pantai timur Sabah, khususnya di Semporna pada ketika ini. Kita rehat dahulu. Kembali dalam agenda awal ini bersama saya Nazri Kaha, dan di talian melalui Skype kita bersama Dr. Ahmad Munawar Helmi, Koordinator Task Force COVID-19 Imaret ataupun Persatuan Perubatan Islam Malaysia yang sedang berada di barisan hadapan di pantai timur Sabah. Kita nak memahami situasi keadaan masyarakat yang berhadapan dengan COVID-19 terutama di pantai timur Sabah. Dr. Ahmad Munawar, dari aspek sistem kesihatan awam, adakah Dr. Ahmad Munawar dan juga rakan-rakan perubatan di sana melihat Sabah mampu menguruskan isu COVID-19 ini dengan peningkatan yang mendadak dan situasi tidak banyak berubah dengan kluster-kluster baru masih muncul terutama di kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi seperti di Kota Kinabalu dan kalau khususnya di pantai timur Sabah seperti di Semporna dan juga di Lahad Datu. Sebagai gambaran pakar perubatan, Dr. Ahmad Munawar. Baik, dari sudut kesihatan awam, pada ketika ini memang itu yang kita perlu pertingkatkan. Kerana kita tahu kalau kebakaran itu kebakaran saya simpulkan, sedang berlaku di luar rumah. Sebelum dia masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam rumah tu masuk hospital, so kita kena redakan dulu kebakaran ini. So di komuniti ini memang kita tahu memang banyak dah ada dalam komuniti dan sudah hampir sebulan sudah. Cuma apa yang kita perlu pertingkatkan adalah seperti yang kita dapat lakukan ketika di Klang Valley ketika second wave gelombang kedua. Kita perlu membuat lebih banyak testing, kita perlu kenal pasti tempat-tempat mana yang ada kluster-kluster ini dan kita akan bila kita dapat on the spot menggunakan RT-PCR antigen, kita boleh asingkan terus.
Selepas itu kawasan ini seperti dulu kita buat satu kawasan, for example, dulu kita banyak contoh di waktu ketika gelombang kedua banyak di lembah pantai, ada Jalan Munsyi Abdullah, Masjid India. Itu tempat-tempat ini yang kita dapat kesan, kita terus tahu ini kita buat keseluruhan testing itu sebanyak sebanyak mana testing dibuat di situ dan kita asingkan. So kalau kita boleh buat semua ini dengan bantuan kepakaran dan manpower yang macam mana kita dapat ketika di Klang Valley tempoh hari, kita insya-Allah kita dapat kawal dan seterusnya kita dapat lihat impaknya seminggu dan 2 minggu lah, sebab kita tahu dia punya inkubasi itu berjangkit itu selama 10 ke 14 hari. So kita harap paling penting sekali yang sudah Jabatan Negeri Sabah sendiri sudah sarankan penggunaan RTK antigen test kit supaya kita nak shorten the period of waiting time tu. So sebelum ni PCR sebab ada isu logistik semua kena menunggu 7 ke 10 hari. So sekarang ni kita dapat buat RTK antigen di lapangan hanya 5 minit saja. So bila kita buat contoh kita dapat buat 300 screening on the spot, kita boleh tahu dalam 300 orang tu siapa yang positif, kita terus asingkan. Jadi dalam kawasan itu kita tahu okey ini dia sudah asingkan dan seterusnya tempat-tempat begini kita perlu lakukan supaya dapat dipertingkatkan kawalan pandemik ini dari sudut kesihatan awam. Kemudian barulah kita akan nampak hasilnya dan bila kurangnya pesakit-pesakit yang kritikal yang datang ke hospital. So, pada ketika ini kita perlu dua. Maksudnya di hospital kita sudah ketingkatkan kapasiti, KKM banyak membuat lebih banyak inisiatif. Hospital Medan di Tawau pun telah didirikan dan di Semporna pun akan didirikan lebih banyak katil-katil untuk pesakit-pesakit yang kritikal dan juga ada low risk center ataupun pusat kuarantin. Jadi ini yang kita perlu lakukan untuk pusat kuarantin ini. Kita mungkin lepas ini apa yang kita lakukan, kita banyak buat testing dan kita akan dapat kemungkinan lagi banyak kes asymptomatic ataupun tiada simptom. So yang sakit ini kita kena asingkan di dalam pusat kuarantin ini. So pusat kuarantin ini juga kita perlu pertingkatkan juga. Okey, Dr. Muhammad Nawar, untuk melihat hasil itu, apakah prasyarat yang wajib kita lakukan sekarang? Kerana kita tahu situasi COVID terus meningkat, kapasiti hospital dah berada di tahap maksimum, tahap kekuatan human resource ataupun tenaga manusia, terutamanya di kalangan petugas kesihatan mungkin sudah burn out, sudah overstress ataupun sudah tahap yang mungkin yang mereka sudah over limit dah bagi segala-galanya kerana dah masuki bulan kedua ini, bukan baru. Bagaimana itu dapat diatasi? Ya, saya rasa pihak CTM memang sudah dalam perancangan dan sudah pun menghantar lebih ramai manpower either dari dalam Sabah sendiri ataupun dari Semenanjung, dan kami di pihak NGO juga membantu untuk menggalakkan lebih ramai lagi sukarelawan, dan ini dengan kerjasama pihak CRT di KKM. So ini antara yang kita rasa memang diperlukan dan menyahut seruan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nisham 2 minggu lepas, dan selepas itu yang kita bersama pelbagai lagi NGO perubatan menghantar lagi bantuan manpower, dan saya di sini mengambil kesempatan untuk menyeru lebih ramai lagi sukarelawan perubatan luar daripada KKM menghantar, dan kita mengharap lagi lebih ramai untuk register dengan kita ataupun dengan mana-mana NGO perubatan lain yang akan menghantar pasukan ke Sabah, kerana keadaan sana sangat-sangat seperti yang Haji Nazri beritahu tadi, memang sahabat-sahabat saya sendirilah di sana memang sangat-sangat overwhelmed, dah lama, dan sakit makin kritikal, sakit makin banyak, dan mereka juga saudara kita, mereka juga sahabat-sahabat kita harap kita dapat bantu mereka daripada apa tunjuklah. So, kalau yang perubatan tu perubatan sukarelawan boleh menyumbangkan tenaga untuk sahabat rakyat Malaysia sekalian, boleh juga kalau tak dapat menyumbang pun boleh menyumbang dari sudut
sokongan dari sudut moral ataupun sumbangan dana pun kepada mana-mana NGO ataupun mana-mana tabung yang membantu beri bantuan di sana. Dan akhir sekali, paling penting sekali, doa sangat penting. Dan walaupun usaha kami di NGO ini sangat sedikit, saya beritahu, walaupun kita sangat sedikit saja, mungkin tak nampak impak pun, tapi saya sentiasa percaya dalam sedikit tu kalau kita ikhlas dan kita sangat ikhlas untuk membantu sahabat kita, untuk membantu rakyat di sana, insya-Allah ada keberkatan dalamnya, dan dalam keberkatan itu insya-Allah Allah akan hantar bantuan kepada kita dari tempat tak disangka-sangka, insya-Allah. Dr. Ahmad Munawar, kita cuba memahami juga keadaan kebajikan penduduk di kawasan Pantai Timur Sabah. Kita tahu mereka sudah berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini hampir sebulan lebih, dan pergerakan begitu terhad bagi kawasan bandar. Peniaga-peniaga pastinya terkesan, bagi kawasan luar bandar mungkin mereka tidak dapat keluar untuk mencari rezeki lebih baik dan sebagainya, dan mungkin ada yang sudah pun terputus bekalan makanan. Jadi apa yang boleh Dr. Munawar kongsikan? Baik, jadi yang kami tahu dari pihak NGO sendiri, memang kita ada di Sempurna Ihsan yang di mana kami beroperasi di sana. Memang ada koordinasi di antara semua NGO lokal dan juga NGO seperti kami yang membantu untuk memberi bantuan makanan. Kita komplimen apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, dan kita sampaikan kepada mereka yang mungkin tak dapat reach ataupun yang jauh seperti di pulau-pulau. So, nombor satu, memang ada local NGO di sana, dan ada lebih 10 local NGO di sana yang koordinat untuk menghantar bantuan ini. Dan kita juga dapat bantuan untuk bersama pihak kerajaan untuk memberi bantuan di kawasan pulau-pulau juga. So, food pack itu memang sangat-sangat diperlukan untuk mereka menyara hidup itu. Seperti kita tahu, mereka ni ramai yang kais pagi makan pagi. Jadi agak sukarlah dalam keadaan yang PKPD ini, yang dan ada kawasan yang memang totally di lockdown PKP. Memang sukarlah untuk mereka untuk pergi ke laut untuk mencari rezeki. Jadi ini yang apa yang NGO di sana, dan kami juga membantu untuk memberi food pack kepada mereka. Sekurang-kurangnya mereka bertahan dalam ketika lockdown ini, dan kita sangat harap dia akan tidak lama lah supaya mereka boleh kembali. Terima kasih Dr. Ahmad Munawar kerana memberikan sedikit pencerahan dan perkongsian situasi COVID-19 dari perspektif NGO ketika ini di Sabah. Terutama kita bincangkan pada petang ini ataupun pada malam ini di sekitar Sempurna. Begitu terkesan, begitu gawat, tetapi kita perlu berasa positif dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berkuasa, termasuk pihak berkuasa kesihatan dan juga pihak berkuasa negeri dan juga persekutuan, termasuk juga rakan-rakan NGO. Kita tolong kita jaga Sabah, dan segala bantuan boleh anda salurkan ke saluran mana-mana dana kepada NGO yang bersama dalam Imaret, Mercy Malaysia, MRA, MMA dan sebagainya. Banyak fakta-fakta dan juga angka yang mereka kongsikan di Facebook ataupun di laman media sosial mereka. Itu sahaja kami paparkan untuk COVID Sabah pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.